akan adalah mungkin PKM ataupun GKSM lah akan masuk memantau deh. Okay, nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak dah? Nampak cikgu. Okey, Alhamdulillah. Okey, sebenarnya kalau awak tengok dalam modul cikgu ni, modul cikgu ni cikgu kumpulkan 3 bab lah. Bab 6, bab 8, 7 dan 8, 9 attendeh. Jadi tujuannya ialah untuk katakan nak menjimatkan masa awak lah sebab minggu hadapan awak akan exam PBDB2. Jadi cikgu nak jimatkan masa awak untuk awak ulang kaji. Jadi maknanya pagi ni awak kena benar fokus lah, kena betul-betul fokus. Mungkin apa yang cikgu dah sentuh hari ni dah jimat masa. Jadi awak boleh tumpukan kepada tajuk-tajuk tingkatan 4 lah. Okey. Dan okey, kita mulalah ya. Boleh Cikgu Roslina kita mula? Boleh. Okey. Okey, jadi kita sebelum kita nak jawab soalan ni, awak pun dah banyak dah hadir untuk, awak dah pun masuk banyak seminar, bengkel bagaimana nak menjawab soalan. Jadi untuk menjawab soalan kertas 2 ni, sebenarnya soalan yang cikgu masukkan dalam modul tu bukannya soalan barulah. Maknanya cikgu dah kumpul-kumpul soalan daripada SPM. Daripada tahun 2005 hinggalah 2019. Cikgu kumpul-kumpulkan. Maknanya dalam satu bab tu awak boleh tengok kepelbagaian, variasi soalan tu dia boleh tanya macam-macam deh. Okay, dan ada jugalah yang cikgu ubah sikit-sikit lah untuk disesuaikan dengan KSSM. Jadi cikgu sukalah menekankan kalau nak jawab soalan tu kita ikut formula akak. Tapi yang ni terpulanglah kepada awak. Okey, jadi kalau biasanya cikgu akan guna formula akak iaitu A tu untuk apa, nama, apa fakta, apa label. Okey, kenapa tu awak tengok soalan. Dia nak fungsi ke, dia nak kepentingan ke, fungsi kepentingan tu sama je. Okay, adakah dia nak proses ke ataupun ciri. Okay, dan kemudian AK tu ialah akibat kesan. Okay, jadi kalau awak tengok di sini biasanya apa fakta, apa nama tu 1 markah. Okay, kenapa tu? Mungkin awak boleh perbanyakkan penerangan awak tu. Mungkin kalau dia nak proses tu mungkin dia boleh awak buat 2 isi, 2 atau 3 isi lah. Okey, ciri ke, kepentingan ke. Kemudian akhir sekali 1 markah untuk kesan akibat. Tetapi penggunaan formula akak ni kena tengok atas kesesuaian soalan lah. Jadi kena biasakan diri untuk menjawab soalan. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Cikgu suka panggil nama deh. Jadi bersedialah kalau nama anda dipanggil tu. Kalau audio tak jadi, royak deh dalam chatting. Okey, so kita pergi yang pertama. Rajah menunjukkan keratan membujuk pembiakan bunga semasa persenyawaan. Pada rajah di atas. Okey, maknanya pada rajah ini awak kena namakan struktur P, Q, R dan S. Okey, 4 markah. Kalau KSSM ni tak ada dah 4 markah macam ni dah, banyak sangat markah dia. Yang ni cikgu ambil daripada soalan SPM tahun 2006 tak silap cikgu. Okay, jadi tak pelik lah, maknanya awak namakan struktur tu pun dah 4 markah. Okey, so sebelum cikgu pergi kepada P, Q, R dan S tu, cikgu nak tahu dulu apakah Y, apakah X. Okey, mungkin Najma boleh bantu cikgu apakah Y? Dia bunga ke cikgu? Okey. De bunga. De bunga ni gapo Najma?
Debunga ni ke apa? Jate ke betina? Jate. Jantan. Gamek jantan deh. Okey, apakah X? Mungkin Nurin Aisyah boleh tolong cikgu? X ni ke apa? Nurin ada ke? Nurin Aisyah. Cikgu, bila cikgu dah share screen, cikgu Ada. tak nampak tu dekat ruangan chatting. Yes. X tu ke apa? X Nurin. Nurin nampak tak? Y tu the bunga kan? So X tu? X tu saya tak tahu boleh cikgu. Sorry. Apa salah, tak ada salah. X tu ialah the bunga juga, tapi the bunga yang apa? The bunga yang bercambah. Dia sudah bercambah, nampak tak? Okay, dia dah keluar dah. Okay. So apakah seterusnya? Okay, tak apa Nurin. Okay. Tak apa, kalau benda yang kita tak tahu hari ni kita ambil tahu deh. Kalau yang kita silap kita perbetulkan. Okay, apakah P? Kita barulah kita nak masuk namakan struktur P. Okay, apakah P? Puteri ada? Puteri Fatin Dayana. Puteri ada Puteri? Atilah? P apa dia Atilah? Puteri Mat Rosok cikgu. Mike Rosok. Okey, Atilah boleh bantu cikgu. P tu ke apa? Bila ada bunga tu bercambah dia membentuk P. P tu apa? Tiup de bunga. Okey, bagus. Tiup de bunga. Okey, jadi cikgu nak awak bersama-sama dengan cikgu isi jawapan ya. Okey, seterusnya. Okey, Q. Ada dua. Dua tu ke apa? Ni Arisha Gamek Balqis. jantan. Okey, bagus. Gamek jantan ada dua. Kemudian art tu apa? Tuan Siti Aisyah. Mungkin Nik Nurhanim Najwa boleh tolong cikgu. Art tu apa? Anggap kita ulang kaji. Cepat. Art. Nik Nurhanim. Cikgu nak cuba. Okey. Bagus. Siapa? Art tu apa? Stigma ke cikgu? Stigma. Stigma duduk sini kak. Stigma duduk sini. Stigma duduk sini. Okay. Ovari. Art tu apa? Ovari. Okey, bagus. Okey, S tu apa S? Amna. Amna ada? Amna Lima Aisyah. S apa? Dah sini art tu ovari. S ialah? Sini ada dot of you. Okay, S ialah? Duduk dalam of you apa dia? Azuha Nadira. Sel telur. S ialah Sundi M. Brayu. Okay. Jadi cikgu nak awak baiki jawapan awak Okay, jadi P ialah tiup de bunga. Cikgu. Q ialah, ya. Ada yang suruh teleset. Reset. Sekejap. Afrina. Sekejap cikgu kena stop sharing lah. Gini enggak? Sekejap Sebenarnya cikgu dah pakai auto. Sekejap cikgu dah pakai auto sebenarnya. Okay, cuba suruh dia sekali lagi. Okay, jadi sekarang kita ada kehadiran 55 orang dah. Okay, cikgu sharing balik lah slide cikgu. Okay, nampak slide? Nampak cikgu. Okay, so kita boleh pergi kepada soalan seterusnya dah. Okay, sebelum cikgu pergi kepada soalan seterusnya cikgu nak tanya apa proses yang kita panggil untuk the bunga tu jatuh atas stigma? Apa proses yang kita panggil? Apa nama proses tu bila the bunga tu jatuh atas stigma? Persenyawaan. Persenyawaan dah? Siapa boleh jawab? Apa proses bila the bunga ni jatuh atas stigma ni? Kita panggil proses apa? Pendebungaan. Yes,
pendebungaan. Pendebungaan. Okey, jadi proses pendebungaan ni ialah proses pemindahan bunga iaitu gamet jantan jatuh atas stigma betina. Okey, bunga yang jantan ni jatuh atas stigma betina. Okey, proses pendebungaan ni dibantu oleh apa? Apa yang membantu? Apa yang membantu Ejen proses pendebungaan. Okey, apa ejen pendebungaan? Apa Macam contoh-contoh ejen serangga, pendebungaan? air. Angin. Serangga angin. Okey, jadi ejen pendebungaan yang membantu bunga jatuh atas stigma tu ialah serangga, lagi mamalia, lagi burung, air dan angin. Jadi kena ingatlah ni, serangga, mamalia, burung, air dan angin ni membantu proses pendebungaan iaitu bunga yang jantan jatuh atas stigma betina. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Dalam ruang di bawah, lukis keratan. Lukis keratan melalui oviul yang menunjukkan semua sel di dalam S. Kena tunjuk semua sel di dalam S. Label sel-sel yang terlibat dalam persenyawaan. Jadi bila lukis kena label. Dan kalau awak tengok di sini 3 markah. Okay, jadi lukisannya ialah kena lukis sebab dia kata dia nak melalui oviul. Okay? Jadi kena buat sebab dia kata melalui oviul, maknanya kita nak ada integumen dan pundi embrio. Kalau tak ada yang ni, tak ada satu markah. Sebab dia kata keratan melalui oviul. Jadi dia nak pada tahun itu 2006 tu dia nak kita lukis integumen dan pundi embrio. Jadi kena label lah. Ni pundi embrio. Okey. Ni ialah integumen. Okey, lepas tu dia nak semua sel yang menunjukkan semua sel dalam S. Okey, jadi bila semua sel dalam S, ingat nombor 3, 2, 3, 2, 3. Okey, apa dia 3, 2, 3 tu? Yalah, 3, 2, 3 tu ialah 3 di atas adalah sel antipodal. Antipodal. Yes. Yang tengah ni apa dia? Yang tengah ni apa? Itkon. Itkon. Yang tengah ni apa? Itkon ada nukleus kutub. Okay, 2 nukleus kutub. Okay, yang besar tengah ni apa dia? Alis Aisyah. Sel sinergi. Sel sinergi ke yang tengah tu? Sel telur. Sel telur. Okay, lepas tu yang 2 ni. Cikgu tarik dua nak awak nampak. 2. Sel sinergi. Sel sinergi. Yes. Jadi nak dapat 3 markah tu, yang pertama lukis kena betul. Nak lukis macam mana cikgu? Lukis tu kena ada integumen dan pundi embrio. Lukis kena betul. Maknanya kena ada integumen dan pundi embrio 1 markah. Lepas tu kena betul ni 3, 2, 3. 1 markah dan labelkan 1 markah. Jadi dapatlah 3 markah. Okay. Mesti ada yang lukis macam ni saja ni. Jadi tahun tu salah lah lukis 3 macam ni yang ni sebab dia kata lukis keratan melalui oviul. Jadi awak kena take note lah. Okay, dapat Ada nak tanya? Oh, sini cikgu lupa nak label ni oviul. Okay, ada nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada Okay, jelas Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, terangkan kepentingan. Terangkan kepentingan. Kalau awak tengok di sini ada 2 tugas lah. Iaitu awak kena cari kepentingan mempunyai 2 struktur Q dalam
awak nak kena terangkan kepentingan satu tugas. Dah. Lepas tu kepentingan apa? Dua struktur. Maknanya awak kena cerita sasa. Satu struktur. Jadi terangkan kepentingan mempunyai dua struktur Q. Q tadi ialah dua gamet jantan. Jadi kenapa dia kena ada dua gamet jantan dalam persenyawaan? Okey, mungkin cikgu boleh dengar jawapan daripada awak dulu. Sebab nota ada di situ ya. Cikgu letak siap-siap ada nota daripada buku teks tu. Okey, boleh cikgu dengar jawapan siapa tu? Ada siapa nak jawab? Saya Siapa? nak cikgu. Okey. Okey. Fungsi struktur Q1, gamet jantan akan mensenyawakan sel telur dan menghasilkan zygote yang diploid. Okey. Fungsi struktur Q2, gamet jantan kedua akan bercantum dengan dua nukleus kutub untuk membentuk nukleus endosperma yang triploid. Okey. Betul lah, dapat 2 markah. Okey, sebab dia nak terangkan kepentingan dua struktur. Jadi sebab itulah dia ada dua gamet jantan. Satu daripada gamet jantan tu akan mensenyawakan sel telur tadi. Ni sel telur ni. Mensenyawakan sel telur untuk menghasilkan zygote yang diploid. Okey, so cikgu tulis satu gamet jantan mensenyawakan satu sel telur. Okey, awak nampak dekat sini. Ni gamet jantan dah. Ni sel telur ni tino. Jadi macam kita lah, sperma mensenyawakan ovum. Jadi zygote. Dia macam kita lah manusia. Gamet jantan, sperma mensenyawakan ovum jadi zygote. So 1+1 diploid. Okey, satu gamet jantan mensenyawakan satu sel telur menjadi zygote yang diploid. Diploid ni ialah 2N. Sebab ni gamet jantan ni half. Boleh, satu gamet jantan haploid mensenyawakan satu sel telur betina tu haploid, maka 1+1 jadi 2. Jadilah zygote yang diploid. Okey, zygote yang diploid ni nanti dia akan berkembang jadi apa? Dia dah jadi zygote dah. Zygote nanti dia akan berkembang jadi apa? Nur Aina Syafiqah. Dah jadi zygote dah. Kemudian nanti dia nak berkembang jadi apa? Aina Syafiqah ada ke? Kita tanya Alia Nur Adrina. Alia, nanti zygote akan berkembang jadi apa? Embryo kau cikgu. Embryo. Macam manusia jugalah zygote kemudian berkembang jadi embryo. Okey. Kemudian satu lagi gamet jantan akan mensenyawakan dua nukleus kutub. Mana dua nukleus kutub? Ni, dua nukleus kutub. Jadi cikgu tulis satu gamet jantan mensenyawakan dua nukleus kutub. Maka dia akan jadi nukleus juga. Nukleus, 1 tambah 2, 3. Nukleus triploid. Ingat macam tu. Itu cara nak mengingat lah. Jadi satu gamet jantan mensenyawakan dua nukleus kutub, maka jadilah nukleus triploid. Nukleus triploid nanti dia akan berkembang jadi apa? Awak kena tahu selepas dia mensenyawakan ni, satu gamet jantan senyawa satu sel telur jadi apa? Kemudian dia jadi berkembang jadi apa? Kena tahu tu. Satu gamet jantan mensenyawakan dua nukleus kutub jadi nukleus triploid. Daripada situ dia akan berkembang jadi apa? Sakinah. Lama tak dengar suara Sakinah ni. Sakinah, nanti dia jadi apa Sakinah? Nukleus triploid ni. Sakinah ada ke ni? Okey, mungkin cikgu boleh tanya Nasuha. Nasuha, nanti dia jadi apa nukleus triploid ni? Dia akan berkembang jadi apa? Minyak belaka. Tisu endosperma cikgu. Dia akan jadi tisu sperma. Jadi tisu endosperma ni ialah tisu penyimpan
makanan deh. Tisu penyimpan makanan yang memberi nutrien kepada embrio ni. Ni. Dia akan beri nutrien kepada embrio. Okey. Sebab tu dalam butir dalam biji tu. Okey, sekejap cikgu lukis. Dia ada dia ada macam ni. Okay, yang ni embrio lah ni. Ni embrio ni. Okay, lepas tu hak duduk luar ni ke apa? Ialah tisu endosperma ni. Jadi yang cikgu lorek-lorekkan ni, inilah tisu endosperma, iaitu tisu penyimpan makanan yang akan memberi nutrien kepada embrio tu. Embrio ni dia terdiri daripada cotyledon, plumule dan radicle. So cikgu nak awak baca lagi lah. Maknanya awak kena tahu lepas dia mensenyawakan dia akan jadi apa, dia berkembang jadi apa. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, struktur Y. Okey, so awak gantikan. Struktur Y tu apa dia? Struktur Y tadi apa dia dalam rajah tadi? Debunga. Struktur Y ialah debunga. Okey, struktur Y debunga hendak disimpan dorman. Dorman ni maksudnya kita nak rehatkan dia. Kita tak nak guna lagi. Okey, untuk kegunaan penyiasatan pada masa hadapan. Maknanya debunga tu kita tak nak guna lagi, kita nak simpan. Terangkan bagaimana debunga boleh dielakkan daripada bercambah. Sebab kita tak nak guna lagi. Jadi apa awak punya idea ni? Macam mana kita nak buat? Kita tak nak bagi dia bercambah. Okey, Nabilah 5 Rabia. Ada tak idea macam mana nak buat ni? Kita tak siwi dia bercambah dia bunga ni. Nur An-Nisa. Awatif ada Awatif. Pakat senyap belakang. Bagaimana kita nak bagi dia tidak bercambah? Simpan dalam bekas atau plastik yang tertutup dengan kedap udara ke cikgu? Simpan dalam bekas plastik yang kedap udara. Buat apa tu? Kenapa kita tak nak ada udara? Untuk Sebab mengelakkan angin bawa debunga tu cikgu. Sebab angin KL je pun debungaan. Dah tak sabit ni. Memang untuk mengelakkan debunga mendapat oksigen yang akan menyebabkannya bercambah. Betul. Betul. Okey, so kita tengok jawapan jadi Y tu ialah debunga. Jadi caranya yang pertama ialah kita ada dua cara deh. Yang pertama kita boleh letak debunga dalam keadaan kering. Letak debunga dalam keadaan kering sebab keadaan kering tidak merangsang percambahan. Okay, keadaan kering tidak merangsang percambahan ataupun elakkan keadaan bergula. Elakkan keadaan bergula ataupun letakkan dalam keadaan yang tak ada gula, dalam keadaan tidak bergula. Kerana apa? Kerana keadaan bergula ni dia akan merangsang percambahan. Gula-gula ni ialah glukosa. Glukosa dia akan beri tenaga kepada biji benih untuk bercambah. Ataupun letakkan debunga pada suhu rendah. Biasanya letak dalam peti lah. Okay, kalau kita tengok biasanya orang akan letak biji benih tu dalam plastik, dia seal elok-elok, dia letak dalam peti. Sebab bila suhu rendah, enzim menjadi tidak aktif. Kalau awak tengok YouTube ataupun video, biasanya bila kita nak cambahkan debunga tu, kita akan letakkan debunga tu pada kapas atau tisu yang lembap. Pernah tengok tak? Dalam video ke dalam YouTube ke dia letak, dia macam ambil biji benih daripada strawberry ke, dia letak pada kapas yang sudah dibasahkan, tinggal 2-3 hari nanti dia bercambah. Okay, jadi soalan ni dia tanya kalau kita nak elak daripada bercambah. Jadi kita kena letak dalam keadaan kering sebab bila kering dia tak merangsang percambahan. Letak dalam keadaan tidak bergula sebab gula tu sebenarnya memberi tenaga untuk merangsang percambahan. Ataupun letak dalam peti sejuk yang mempunyai suhu rendah
menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Okey, boleh Okey, jadi dan cikgu nak pergi sentuh sini sikit. Cikgu nak sentuh sini sikit. Okey, kita tengok proses dia Okey, dinding enter pada debunga yang matang akan mengering, mengecut dan merekah. Debunga di dalam pundi debunga akan dibebaskan. Tu yang dia boleh dibawa oleh angin tu. Sebab apa? Sebab dinding pada debunga yang matang dia kering, dia mengecut, merekah, menyebabkan debunga dalam pundi debunga tu akan terbebas. Okay, bila terbebas, dia akan jatuh atas stigma. Okay, dibawa oleh angin, mamalia, burung. Okay, bila jatuh atas stigma, dia akan mengalami percambahan. Bila dia bercambah, dia akan keluar ni. Nampak ni? Dia akan keluar tiup debunga ni. Okay, dia akan keluar tiup debunga dan tiup debunga akan memanjang, tumbuh ke arah ovule. Dia nak pergi ke arah ovule ni. Dan dia akan tumbuh sepanjang stil ni. Okay. Dan kalau awak tengok situ, dalam debunga jantan ni dia ada dua nukleus. Ada nukleus penjana dan ada nukleus tiup. Nukleus penjana akan bergerak di sepanjang tiup debunga ke arah ovule. Pada masa sama, nukleus penjana akan membahagi secara mitosis lalu membentuk dua gamit jantan. Tu yang ada dua gamit jantan tadi. Mari mana? Dia berasal daripada nukleus penjana. Okay, ni nukleus penjana ni yang melakukan mitosis menghasilkan dua gamit jantan. Jadi sekarang tak ada adalah nukleus penjana. Dia dah buat mitosis dah. Maka menghasilkan dua gamit jantan. Okay. Kemudian hujung tiup debunga akan merembeskan enzim untuk mencerna tisu-tisu stil. Sebab tu dia boleh bergerak sepanjang stil ni sampai ke mikropil. Jadi macam mana dia bergerak? Sebab di hujung tiup debunga tu akan merembeskan enzim untuk pecah dinding-dinding stil. Dan apabila tiba di pundi embrio, tiup debunga akan menembusi ovule. Dia masuk melalui mikropil membawa dua gamit jantan. Jadi dua gamit jantan tadilah yang mensenyawakan sel telur dan dua nukleus kutub. Okey, jelas Okey, soalan seterusnya. Tadi kita nak bagi dia rehat. Kita tak nak cambahkan dia. Tapi kalau jika Y ingin dicambahkan, cadangkan satu kaedah untuk merangsang percambahan Y. Tadi kita tak nak bagi dia bercambah. Tapi sekarang kita nak rangsang dia bercambah. Okay, jadi jawapannya ialah kita titiskan ataupun kita sembur larutan sukrosa atau gula ke atas Y. Okay. Kita titiskan atau kita sembur larutan sukrosa atau gula ke atas Y. Ni awak boleh tengoklah dalam buku teks aktiviti 6.4. InsyaAllah mungkinlah bila kita bersemuka nanti kita akan buatlah eksperimen ni. Okay, cuba kita tengok soalan eksperimen ni. Dia kata sekumpulan murid tidak mengikut prosedur yang betul. Dia tak ikut prosedur ni. Mereka tidak titiskan larutan 10% menggunakan air suling sebagai ganti. Ramalkan keputusan yang akan diperoleh oleh mereka. Okay, jadi jawapan dia ialah pembentukan debunga tidak berlaku lah. Sebab apa? Sebab percambahan memerlukan tenaga yang dibekalkan oleh sukrosa. Tadi cikgu kata tadi, gula sukrosa ni memberikan tenaga untuk debunga tu bercambah. Jadi bila kita tak bagi gula, tak bagi sukrosa, maka percambahan pembentukan debunga tidak boleh berlaku. Okay, jelas soalan biasa je. Ni cikgu kumpul-kumpul daripada soalan SPM dulu-dulu. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan D. Terangkan apa yang berlaku kepada tumbuhan itu jika struktur P gagal terbentuk. Okay, jadi apa jadi bila struktur P tiup debunga ni tak ada? Jadi semua soalan ni awak jangan risau, semua ada jawapan dia dalam buku teks. Okay, cikgu nak dengar lah soal jawapan Semua cikgu ambil jawapan daripada buku teks. Okey, cikgu nak dengar jawapan daripada Najwa. Najwa 5 Syifaq, boleh ke?
Terangkan apa yang akan berlaku kepada tumbuhan jika struktur P ni tak ada, tidak terbentuk. Apa jadi? Tak apa, salah. Tugas cikgu ialah betul ke apa yang salah. Nurina Izzati ada? Senyap belaka. Salsabila ada Salsabila? Siapa boleh jawab ni? Tak apa, salah, tak ada masalah. Jawapan dia duduk sini ni. Awak nampak tak apa ni? Buku teks yang cikgu letakkan di sini ni. Jawapan dia duduk sini. Apa jadi kalau tak ada tiup debunga tu? Nukleus penjana tak boleh bergerak. Nukleus penjana tidak boleh bergerak. Lagi-lagi? Tak apa, jawab je. Okay, lagi? Siapa lagi boleh sambung? Tiada gamet terbentuk. Tiada gamet terbentuk. Okey, lagi? Enzim tidak dirembeskan. Enzim tidak dirembeskan. Lagi? Nukleus penjana tidak dapat membahagi secara mitosis. Dan nukleus penjana tidak dapat membahagi secara mitosis. Okey, bila dia tak dapat membahagi secara mitosis, apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Gamet jantan tidak terhasil. Gamet jantan tidak terhasil. Kalau tak ada gamet jantan? Tak berkembang pembiakir tidak berlaku. Pembiakir tak berlaku. Okey, kalau pembiakir tak berlaku? Awak ada idea sebenarnya tapi dia tak tepat dah. Okey, so kita tengok dah. Okey, bila tak ada tiup debunga ada tapi dia tak boleh nak terbentuk. Okey, jadi awak tahu tadi kan tiup debunga ni dia akan tumbuh panjang dalam stil dan dia pergi ke ovule. Jadi tiup debunga tidak akan memanjang ke arah ovule sebab dia gagal terbentuk. Dia tak boleh nak keluar tiup debunga tu. Jadi tiup debunga tidak akan memanjang ke arah ovule. Dan pada masa dia tengah memanjang tu, tidak nukleus penjana akan membahagi. Jadi awak tukar je lah. Nukleus penjana tidak akan membahagi secara mitosis. Jadi bila dia tidak membahagi secara mitosis, tiada pembentukan dua gamet jantan. Jadi bila tak ada gamet jantan, persenyawaan ganda dua tidak berlaku. Jadi bila tidak ada persenyawaan, maka tiada biji benih yang terhasil. So kalau awak tengok cikgu guna tidak, semua tidak. Ni yang kita panggil soalan dalam bentuk negatif. Dia tanya dalam bentuk tidak. Gagal terbentuk. Jadi awak tambah je lah tiup debunga tidak memanjang ke arah ovule. Pada masa sama, nukleus penjana yang ada dalam tiup debunga tu tidak akan membahagi secara mitosis. So bila dia tidak membahagi secara mitosis, tidak ada dua gamet jantan. Bila tak ada dua gamet jantan, tidak ada persenyawaan ganda dua. Bila tak senyawa, tiada biji benih yang terhasil. Okey, jelas Okey, jangan risau sebab slide ni nanti cikgu akan bagi ke awak Okey, kita pergi soalan seterusnya. Rajah menunjukkan dua jenis buah-buahan. Okey, terangkan perbezaan bilangan biji bagi buah-buahan tersebut dua markah. Okey, jadi awak nampak kat sini awak ada dua tugas. Yang pertama awak kena beri perbezaan bilangan biji. Kemudian awak kena terangkan. Jadi awak ada dua tugas, dua kerja awak. Satu, beri beza bilangan biji. Kemudian terangkan kenapa biji dia tu berbeza-beza. Okey, ada siapa-siapa nak jawab tak? Damia Batrisha ke, Damia Hafina ke? Ada siapa-siapa nak cuba? Tak apa, salah. Amna Amalin ada? Beri cikgu beza biji dulu. Bezakan bilangan biji. Rambutan ada satu biji manakala tembikar ada banyak biji.
Okey, bagus. Rambutan ada 1 biji, tembikai banyak biji. Okey, terangkan kenapa yang tu ada 1 biji? Kenapa tembikai ada banyak biji? Wan Nur Amalin Najwa ada? Naji Aisyah ke? Danila ke? Boleh bantu cikgu. Kenapa rambutan ni ada 1 biji? Apa ni? Tembikai ada banyak biji. Awak dah dapat dah 1 markah. Tapi kena terangkan kenapa? Kalau hak tembikai tu untuk meningkatkan peluang untuk percambahan biji benih bagi memastikan kemarian spesies tumbuhan. Okey, lepas tu kalau rambutan? Tak tahu. Okey, so kita beri beza dulu dah. Okey, betul dah tadi 1 markah. Okey, kenapa? Kerana bilangan biji benih bergantung kepada bilangan ovule ataupun pundi embrio yang disenyawakan. Kerana kenapa dia berbeza-beza? Yang ni ada 1 biji, yang ni ada banyak biji? Kerana bilangan biji benih bergantung kepada bilangan ovule atau pundi embrio yang disenyawakan. Lebih banyak bilangan ovule yang disenyawakan, lebih banyak biji yang terbentuk. Contoh paling mudah awak tengok kacang ni. Okey, kacang ni dia jenis buah ringkas Kacang ni dia jenis buah ringkas iaitu berkembang daripada 1 karpel. Ni orang panggil karpel lah ni. Apa yang karpel? Karpel ni pistil iaitu organ pembiakan betina. Karpel atau pistil ni ialah pembiakan betina, organ dia. Jadi awak nampak tak dalam ni ada ovule ni. Jadi kalau awak tengok sini ada berapa ovule? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ovule. Jadi 6 ovule ni disenyawakan, maka dia akan jadi berapa butir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni baru dalam 1 karpel ni. Mungkin buah tu dia banyak karpel dia ada banyak karpel. Jadi dalam 1 karpel tu ada 6 ovule. 6 ovule disenyawakan, maka terbentuklah 6 biji benih. Okey, terbentuklah 6 biji benih. Boleh. Sebenarnya buah ni dia ada banyak jenis. Sebenarnya buah berganda, buah aksesori, lain jenis, lain cara dia disenyawakan dan lain cara dia punya bentuk buah tu. Okey, jelas Jadi lebih banyak bilangan ovule yang disenyawakan, lebih banyak biji bentuk. Jelas Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, kita dah habis dah tajuk tu. Kita masuk kepada ulang kaji 2, bab 7 penyesuaian tumbuhan pada habitat. Okey, rajah menunjukkan suatu tumbuhan halofit. Okey, halofit. Terangkan 2 ciri penyesuaian yang membolehkan tumbuhan itu hidup pada keamatan cahaya yang tinggi. Fokuskan kepada soalan dia nak bagaimana, dia nak 2 ciri penyesuaian. Macam mana pokok ni menyesuaikan diri hidup pada keamatan cahaya yang tinggi. Okay, sebelum cikgu pergi kepada soalan ni, cikgu nak tanyalah, pengelasan tumbuhan pada habitat ni ada berapa jenis? Untuk penyesuaian ni, yang ni kita dah jumpa dah halofit. Okay, kita ada berapa jenis? Nada Nur Zahra. Kita ada berapa? Ada siapa boleh jawab? Kita ada berapa jenis? Kita dah tengok dan empat. Hydrofit dan xerofit. Okey, cikgu tulis sekejap Kita ada hydrofit. Okey. Xerofit lagi? Halofit. Okey, lagi. Halofit. Mesofit, cik. Halofit, okey, dan mesofit. Okey, cikgu nak mesofit dulu. Boleh ke Vashika ada hari ni? Vashika boleh terangkan tak apa mesofit? Apa dia? Mesofit, Vashika. Okay, kalau tak ada Vashika lah, siapa boleh tolong cikgu? Apa dia mesofit dulu? Mesofit adalah tumbuhan yang hidup di habitat yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair. Maknanya dia duduk tengah-tengah Maknanya dia ni tumbuhan daratan. Dia mesti tumbuhan daratan yang hidup pada keadaan yang tak kering dengan tak berair.
Contoh pokok getah, pokok bunga raya, jenis apa-apa pokok lah. Pokok durian, maknanya tak kering dan tidak berair. Okey. Yang kedua, hidrofik. Siapa boleh tolong cikgu? Hidrofik. Ada perkataan Kawasan hydro. yang berair. Kawasan yang berair. Macam mana kawasan yang berair tu? Maknanya pokok tu jenis macam mana? Hidup di permukaan air atau tenggelam. Okey, bagus. Dia sama ada dia hidup permukaan air atau dia tenggelam dalam air. Apa contoh hidrofik? Jenis duduk dalam air. Teratai, eloda. Yes. Okey, bagus. Okey. Seterusnya, xerofik. Siapa boleh tolong cikgu? Xerofik? Kawasan yang menerima taburan hujan yang sedikit. Macam Okey, gurun. taburan hujan sedikit. Maknanya kawasan panas. Gurun. Panas, kering. Okey, contoh? Pokok Pokok kaktus. kaktus. Kurma. Yes, pokok. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada soalan. Dia nak halofik. Halofik ni ke apa? Awak nampak ni, halofik. Kawasan Kepekatan garam yang tinggi dan oksigen rendah. Okey. Jadi kawasan yang berpaya. Dia nak terangkan dua ciri penyesuaian yang membolehkan tumbuhan itu hidup pada keamatan cahaya yang tinggi. Jadi penyesuaian dia ialah dia nak dua kan. Jadi bila ciri penyesuaian, awak kena beri ciri dan awak kena terangkan. Jangan bagi ciri saja. Sebab dia kata sini terangkan. Jadi awak kena beri ciri dan terangkan kenapa. Jadi Cikgu. Ya. Ada pelajar nak Ada orang nak masuk. Cikgu tak let in. Okey, cikgu kena stop sharing sekejap. Back balik. Sebelum ni cikgu pakai auto admit tu, tak ada masalah. Dia okey, suruh pelajar tu masuk balik. Minta pelajar tu masuk balik. Tak ada masalah, tapi sejak ada yang orang viral tentang gangguan tu gangguan spam scammer masuk kacau tu, cikgu pun mati auto admit. Jadi bila masuk balik ni mungkin auto admit ni jenis baru kot. Dia macam nak kena ni. Mana pelajar nak masuk tadi? Sebab ramai dah cikgu-cikgu yang terkena dia pakai auto admit jadi menyebabkan orang tu boleh masuk. Dia boleh masuk kacau. Mana? Tak masuk pun pelajar ni. Okay, cuba ni balik. Cikgu tunggu. Dah masuk cikgu. Masuk dah? Okey. Itulah sebenarnya kita kena tepat masa tu. Masuk tepat masa. Sebab bila cikgu dah share screen ni payah sikit. Okey, kita back balik. Nampak skrin cikgu? Duduk lagi cikgu. Tak lagi. Nampak dah cikgu. Okey, nampak dah. Okey, alhamdulillah. Okay, kita sambung balik. Jadi dia nak keamatan cahaya tinggi. Okay, jadi bila keamatan cahaya tinggi ni bermaksud kadar transpirasi pun tinggilah. Kadar transpirasi tinggi. Apa maksud transpirasi? Dah cikgu kata keamatan cahaya tinggi, kadar transpirasi pun tinggi. Apa maksud transpirasi? Bila duk kat panas, transpirasi pun tinggi. Apa maksud transpirasi tu? Proses kehilangan air. Proses kehilangan air. Dalam bentuk wak air secara sejatan ke persekitaran. Hilang air secara sejatan dalam bentuk wap air. Proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan. Jadi maknanya air akan keluar dalam bentuk wap air melalui proses sejatan. Okay, lagi panas lagi banyak kadar transpirasi. Jadi caranya ialah dia akan mempunyai daun berkutikel tebal. Ni kalau awak ingat balik. Kalau awak tengok mungkin soalan ni dia boleh kait dengan tajuk kutikel, penyesuaian daun tu. Okey, jadi dia mempunyai daun berkutikel tebal. Kutikel ni lapisan atas permukaan daun. Jadi mungkin pokok bakau ni dia akan ada kutikel yang lagi tebal untuk mengurangkan kadar transpirasi. Ataupun dia mempunyai stoma yang terbenam.
nampak tak ni stoma? Okay, stoma dia, biasanya stoma pada daun ni duduk di permukaan epidermis bawah. Okay, epidermis bawah. Tapi mungkin dia ni bukan duduk di bawah saja, tapi sebaliknya terbenam jauh ke dalam. Sebab dia nak mengurangkan kadar transpirasi. Jadi mana-mana boleh terimalah, sama ada awak guna daun berkutikul tebal mengurangkan kadar transpirasi ataupun mempunyai stoma terbenam untuk mengurangkan kadar transpirasi. Okey, yang kedua, dia mempunyai jenis daun succulent. Jenis daun succulent ni ialah daun dia agak tebal. Daun dia agak tebal, fungsi dia untuk simpan air. Okey, jadi ni ialah dua penyesuaian yang membolehkan tumbuhan halofit hidup pada keamatan cahaya yang tinggi. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kalau ada nak tanya, tanya deh. Okay. B, rajah menunjukkan dua jenis tumbuhan dalam habitat yang berbeza. Kenal pasti jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Dia bukan tanya tentang habitat, dia nak jenis tumbuhan. Okay, mungkin cikgu boleh tanya. Cikgu rasa cikgu tak panggil lagi 5 Ilham hari ni deh. Okay, cikgu nak tanya Alia Nabilah. Alia Nabilah, kenal pasti jenis tumbuhan. Jadi apakah tumbuhan S, apakah tumbuhan T? Alia Nabilah. Fatihah Amisa ke? Hidrofit cikgu. Yang mana? Tumbuhan Yang mana tumbuhan S. Hidrofit. Hidrofit. Tumbuhan T. Xerophyt. Okey, xerophyt. Okey, pandai dah tu. Sebab dia nak jenis tumbuhan. Okey, cuba kita tengok sekejap nota cikgu ni. Semua cikgu ambil daripada buku teks. Okay, kita tengok tumbuhan hidrofit. Awak nampak tak? Hydro, air merupakan tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan habitatnya yang berair. Tak kisahlah sama ada terapung di permukaan atau tenggelam dalam air. Oleh sebab kebanyakan tumbuhan hidrofit mempunyai akar serabut yang halus untuk menyediakan luas permukaan yang besar dan memerangkap gelembung udara untuk menjadikan tumbuhan hidrofit lebih stabil. Dan kalau awak tengok hidrilla ni, contohnya hidrilla ke, elodia ke, kalau kita masukkan dalam aquarium, dia akan tumbuh macam ni. Dia straight. Sebab dia ringan. Tetapi kalau kita keluarkan dia jadi lembek. Okey, dia akan jadi lembek. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan satu perbezaan. Ni nyata saja, bukan terang deh. Nyatakan satu perbezaan antara tumbuhan S dari segi habitat. So cikgu terus tunjuk jawapanlah. Dia suruh bezakan dari segi habitat. Jadi tumbuhan S ni hidup tenggelam di dalam air. Jangan tulis pula permukaan air sebab dia memang hidup tenggelam di dalam air. Manakala tumbuhan T hidup di gurun. Di gurun tu iaitu kawasan yang menerima taburan hujan yang sangat sedikit. Ataupun ada pelajar tulis di kawasan yang kering, kawasan yang kurang air. Betul lah. Okay, boleh terima dah. Okay. So cikgu pergi seterusnya. Okay, terangkan ciri penyesuaian. Sekali lagi ada terangkan. Jadi bila ada terangkan maknanya awak kena beri ciri dan awak kena terangkan yang membolehkan tumbuhan S hidrilla tadi tegak terapung di dalam air. Yang cikgu cerita tadi. Cikgu kata kalau dalam aquarium nampak cantik je, dia straight. Tapi bila kita keluarkan dia jadi flat lah, dia jadi jatuh. Okay? Jadi kenapa dia boleh tegak terapung di dalam air? Okay, ada siapa tak boleh jawab ni? Cikgu nak cuba. Okay. Apa ciri penyesuaian dia? Mempunyai akar serabut yang halus. Kepentingan dia menyediakan luas permukaan yang besar dan memerangkap gelembung udara. Kesan dia menjadikan tumbuhan hidrofit lebih stabil dan ringan untuk tegak terapung di dalam air. Okey. Kalau awak ikut jadual cikgu bagi tu mudah je awak nak jawab. Jadi apa ciri dia? Semua cikgu rujuk buku teks. Okey, dia kata mempunyai akar serabut yang halus
ataupun ada batang kecil. Awak nampak tak batang kecil-kecil halus? Ni akar dia serabut ni. Kalau kita keluarkan dia, akar dia kecil-kecil halus. Jadi mempunyai akar serabut yang halus atau batang yang kecil. Kenapa? Kenapa dia kena ada akar serabut yang halus, batang kecil? Untuk menyediakan luas permukaan yang besar. Cikgu pernah cakap ke kalau benda tu kecil-kecil, banyak, berlipat. Semuanya ingat kata kunci ni, kecil, banyak, berlipat. Semuanya untuk menyediakan luas permukaan yang besar. Okay? Menyediakan permukaan luas yang besar untuk memerangkap gelembung udara. Jadi udara terperangkap ni dekat-dekat sini ni, jadi menghasilkan daya apungan oleh air, maka tumbuhan hidrofik stabil dan ringan. Ataupun awak boleh jawab, dia ada batang dia kecil-kecil ni untuk mengurangkan rintangan aliran air. Ni jawapan untuk batang kecil ni. Kalau dia ada batang kecil untuk mengurangkan rintangan aliran air, jadi bila kurang rintangan air, dia dapat menghasilkan daya apungan oleh air, maka menyebabkan dia jadi ringan dan dia terapung-apung lah, macam ringan dan stabil, dia boleh tumbuh tegak. Sebab dia ringan, dia ada daya apungan, dia boleh bangun, dia boleh straight. Okey, Cikgu ulang sekali lagi. Apa ciri dia? Mempunyai akar serabut yang kecil, akar serabut yang kecil atau mempunyai batang yang kecil, halus. Okey, untuk menyediakan luas permukaan yang besar untuk memerangkap gelembung udara. Jadi bila ada gelembung udara, maka dia jadi ringan dan stabil. Okay dah. Kalau ada nak tanya, tanyalah. Okay, cikgu pergi kepada seterusnya. Okey, seorang murid menyiram tumbuhan tea. Tea tu ialah xerophyte tadilah. 3 kali seminggu dia siram sebab dia sayang sangat ke. Okay, dia mendapati tumbuhan xerophyte ni tumbuh dengan cepat. Mula-mula tumbuh cepat lagi sebab kita bagi air. Tetapi setelah beberapa minggu, awak bayangkan beberapa minggu, maknanya 3 kali seminggu. Okey, lama kelamaan tumbuhan tea menjadi lembut dan bertukar warna kekuningan. Bincangkan 3 markah. Okay, boleh tak cikgu nak panggil lah seorang dia? Setiap kelas wakil. Boleh ke cikgu pergi kepada 5 Aisyah dulu? Nurul Nur Elisa. Ataupun mungkin 5 Aisyah, bila Elisa tak boleh jawab, mungkin seorang boleh tolong. Cikgu nak dengar idea dulu. Boleh ke 5 Aisyah? Kenapa bila kita siram 3 kali seminggu ni, mula-mula dia tumbuh lagi. Dia membesar tapi setelah beberapa minggu, 3 kali seminggu siram, lama-lama dia jadi lembut, bertukar warna kekuningan. Benda ni memang terjadilah kepada cikgu pun terjadi. Sebab tu cikgu malah nak tanam pokok kaktus ni. Okey, sebab cikgu rajin nak sigit. Cikgu tak boleh tengok dia tak sigit. Okey, boleh tak 5 Aisyah tolong cikgu? Siapa-siapa? Nazifah tak ada dia. Anis Fasihah ke, Fazlin ke? Cikgu nak idea. Kak Ana, budak-budak ni ada ke Kak Ana? Saya panggil tak nyahuk ni Kak Ana. Ada, pakai senyap belakang. Girls, respond please. Respond please. Yang ada Elisa baru masuk. Fika ada, Hanim, Nurin. Tasha, respond please. Idea tak apa salah. Tak apa salah, kita belajar. Cikgu nak dengar idea je. Ni yang kita panggil kemahiran kebat ni. Awak kena ingat soalan SPM, banyak soalan kebat. Okey. 5 Aisyah tak nak. Okey, 5 Rabia. Ada siapa-siapa boleh tolong cikgu? Cikgu nak dengar idea. Salah tak apa, jangan takut. Dia kebat ni, pemikiran kebat ni kita kena rangsang dia seumur untuk mikir. Kalau tidak tak mari idea masa biasa. Okey, boleh siapa tolong cikgu? Farah ke Dia? Lama cikgu tak panggil Dia Kristina. Dia ada Dia? Ada cikgu. Terlalu banyak air pada batang akar boleh tu. Terlalu banyak air Jadi bila kita disimpan. siram dia tu.
Oh, jadi bila kita siram dia akan sipai banyak air. Lepas tu bila sipai banyak air dalam batang dia lama-lama Batang tu dia tak boleh menampung banyak air sangat. Kalau dia jadi. dia Tak tak jelek boleh ke banyak dalam? air sangat. Okey, dia bersetuju dengan jawapan tu. Okey, kita panggil Lima Ilham pula. Cik kata tak apa, salah tak ada masalah. Okey, Lima Ilham, siapa boleh tolong? Ikutlah Izzati ke Maisara Safia ke Tuan Nur Amalin. Mana tahu kok keluar dalam SPM soalan ni. Pakai senyap belakang. Okey, so kita tengok jawapan dah Okey, so kita tahu kan xerofit ni tumbuhan yang hidup di kawasan yang mempunyai kelembapan yang kurang dah. Tumbuhan T ni memang hidup di kawasan yang mempunyai kelembapan yang kurang. Maknanya dia ni boleh beradaptasi dengan kekeringan yang melampau. Okey, kita bagi fakta dulu. Kenapa dia tu bila kita siram banyak air, dia jadi lembut dan bertukar warna kekuningan. Sebab kita kena bagi tahu pokok tu sendiri. Xerofit ni gapo? Jadi xerofit ni ialah tumbuhan yang hidup di kawasan yang kelembapan kurang ataupun tumbuhan yang boleh beradaptasi dengan kekeringan yang melampau. Sebab tu dia boleh hidup pada kawasan yang kawasan gurun, panas. Okey, jadi bila awak bagi air banyak sangat, awak siram 3 kali seminggu, awak mentafsirkan dia sebagai kelembapan yang tinggi. Jadi bila budak tu siram 3 kali seminggu, maknanya kelembapan yang tinggi menyebabkan akar jadi mereput. Akar tumbuhan kaktus jadi mereput, kesan akibat dia kaktus akan mati. Dia sebab tu dia kata menjadi lembut, lepas tu bertukar warna kekuningan. Bila jadi lembut dia dah tak ada sokongan dah. Dia tak ada sokongan, lepas tu dia jadi kuning, maknanya akar dia dah jadi mereput, tak boleh nak cari air, dah dia jadi, orang kata dia basuh, dia jadi posok dan lama kelamaan kaktus mati. Okey, ni jawapan untuk soalan K-BAT. Ni aras tinggi lah soalan ni menganalisis. Okey. Seterusnya, okey, sebelum cikgu pergi cikgu nak fokus dekat sini. Bagaimana tumbuhan xerofit ni mampu mengatasi masalah kekeringan yang melampau. Dia duduk dekat habitat yang panas, kering. Jadi cara dia ialah awak kena tahu, awak kena baca ni, awak kena keluarkan terus isi dia. Yang pertama, dia ada akar tumbuhan xerofit yang tumbuh secara meluas serta menembusi jauh ke tanah. Ni ciri dia. Katakan soalan tanya ciri penyesuaian. Bagaimana tumbuhan xerofit ni hidup dalam keadaan yang panas, keadaan di kawasan gurun. So jawapan dia yang pertama ialah akar tumbuhan xerofit tumbuh meluas dan dapat menembusi jauh masuk ke dalam tanah. Fungsi dia, kepentingan dia menyerap air dan garam mineral. Okay. Kemudian yang kedua, ni ciri dia. Yang kedua, air yang diserap disimpan di dalam akar, batang dan daun. Maknanya dia ni boleh simpan air dalam akar, batang dan daun. Untuk kepentingan dia untuk elak kekeringan. Okey, lagi batang pokok kaktus menjalankan proses fotosintesis. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, kaktus mempunyai daun yang kecil dan kutikel berlilin di batang serta daun. Itu ciri yang keempat. Okey, ciri yang kelima, daun diubah suai menjadi duri. Jadi duri-duri dia ni sebenarnya adalah daun. Apa kepentingan dia, tujuan dia? Untuk mengurangkan jumlah luas permukaan yang terdedah kepada matahari sekali mengurangkan Okey, lagi? Yang keenam, kehadiran duri juga dapat membantu kaktus mendapatkan bekalan air. Duri itu sendiri membantu kaktus mendapat bekalan air dengan mengumpulkan embun. Jadi bila dia kumpul-kumpul embun akan jatuh ke atas tanah dan diserap oleh akar. Jadi kalau awak tengok sini dalam nota ni ada ciri, ada kepentingan dia. Jadi keluarkanlah
jadikan dia sebagai nota. Okey, cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Habitat tumbuhan es. Es tu tadi hidrofit hidrilla tadi. Okey, habitat tumbuhan es telah dicemari dengan pembuangan minyak dari kilang. Terangkan kesan yang berlaku pada populasi tumbuhan. Biasanya kita akan jawab terangkan kesan kepada populasi. Agak-agak apa jadi kepada populasi tumbuhan es? Biasanya kita akan jawab soalan Berkurang. Berkurang. Okey, berkurang. Jawab tu dapat 1 markah dah. Okey, berkurang. Sebab apa? Bila berkurang maknanya dia. Okey, kita tengok ni apa fakta. Awak kaitkanlah dengan minyak tu. Jadi minyak akan menutup atau menyaluti permukaan daun yang nipis dan kecil. Awak nampak tadi kan dia ni kecil-kecil je daun dia. Okay, jadi bila dia terendam dalam minyak, minyak ni menyaluti. Awak nampak? Okay, minyak tu akan bersalut-salut dekat permukaan daun yang nipis dan kecil. Jadi bila penuh dengan minyak, mengurangkan kadar resapan air atau mengurangkan kadar resapan mineral atau gas larut secara terus ke dalam tumbuhan melalui epidermis. Ataupun ada pelajar nak jawab ni, bila ada minyak dekat daun, mengurangkan penyerapan cahaya, jadi lama-kelamaan hidrilla tak boleh buat fotosintesis, lama-kelamaan tumbuhan es akan mati ataupun berkurangan. Okay, semua cikgu ambil daripada buku teks. Ni cikgu ambil dekat sini. Ni. Okay, ni cikgu ambil dekat sini. Tumbuhan ini mempunyai daun yang nipis dan kecil untuk meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu dan meningkatkan kadar resapan air, garam mineral dan gas terlarut ke dalam tumbuhan melalui epidermis. Jadi maknanya bila ada minyak, minyak tu akan melekat-lekat, menyaluti permukaan daun dia yang kecil. Jadi mengurangkan kadar resapan air, gas, garam mineral, gas terlarut. Jadi bila kurang resapan air, garam mineral apa semua tu, dia tak boleh buat fotosintesis dan lama-kelamaan tumbuhan es akan mati atau berkurangan. Okey, jelas Okey, habis kita pergi kepada ulang kaji bab 9 dan bab 10. Cikgu gabungkan dua-dua ni sebab cikgu nampak ada kaitan. Maknanya soalan tu dia boleh lompatlah daripada bab 9, dia boleh kait dengan bab 10. Okay, Rajah menunjukkan satu profil di kawasan paya bakar. Okay, namakan zon R, zon S dan zon T. Dia nak namakan saja 3 markah. Okay, ada siapa boleh jawab? Zon R, zon garis pantai. Zon S? Zon S, zon tengah. Zon T, zon belakang. Okey. Zon R, zon garis pantai sebab dia berdekatan dengan pantai tu. S, zon tengah dan T, zon belakang. Okey, ada siapa-siapa boleh royak cikgu? Zon R ni ada pokok apa? Yoshini. Cikgu tak dengar suara Yoshini lagi hari ni. Ya cikgu. Zon R, pokok Avicennia. Itu je. Avicennia dan Soneratia. Okey, Avicennia dan Soneratia. Okey, zon S. Zon S ada boleh bantu cikgu? Ainin Sofia ada? Rhizophora species. Okey, Rhizophora species. Okey, zon T. Wan Nur Ayuni. Wan Nur Ayuni. Alis Aisyah. Bruguiera species. Apa? Bruguiera species. Okey. Okey, cara nak ingat ialah aku suka roti bakar. Awak ingatlah zon R, zon garis pantai ni aku suka. Suka apa? Zon S, roti, Rhizophora. T, roti bakar, Bruguiera. Okey. Okay, yang belakang ni zon apa? Ini ialah zon daratan.
Zon daratan kering, tak ada air. Ada pun, kalau ada pun sikit-sikit je. Iaitu pokok jenis Nympha fruticans. Semua ni ada dalam buku teks Nympha fruticans dan pokok pandanus yang besar-besar. Okey. Kemudian cuba awak tengok ni, kalau awak tengok di sini ada air pasang, ada air surut. Maknanya bila air pasang, awak nampak tak sini banyak air. Air sampai banyak ni, air ni. Okey, lepas tu sini dia dah jadi sikit dah. Okey, kemudian makin sedikit. Lepas tu bila sini daratan lah. Okey, nampak tak bila air surut? Air surut ni sini dapat lagi kawasan dia, dapat sikit air. Yang ni tak ada dah. Tak ada air. Bila surut ni, cikgu kata bila surut. Yang ni tak ada langsung dah. Okay, kemudian cikgu nak tahu sistem akar. Awak kena tahu sistem akar. Akar jenis apa? Kalau zon R, sistem akar meluas. Sistem akar meluas. Dia jenis akar macam ni. Dia banyak cabang macam ni. Sistem dia akar meluas. Okay, apa boleh jawab apa dia ada akar meluas ni? Apa dia akar meluas? Untuk apa? Ia membantu pokok memerangkap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Okey, betul. Pada masa sama dia memberi sokongan. Dia memberi sokongan. Sebab tu akar dia meluas untuk zon R. Sebab apa? Sebab awak tengok ni. Bila air pasang, air banyak. Jadi tanah dekat zon R ni baru je nak kering, basuh balik ada air. Baru je nak kering, basah balik ada air. Jadi dia akan jadi tanah tu jadi lembut. Jadi fungsi akar tu meluas, banyak cabang macam ni sebab untuk memberi sokongan. Jadi Avicennia dan Soneratia mempunyai sistem akar meluas. Kalau soalan tanya apakah jenis akar Avicennia dan Soneratia, sistem akar meluas untuk beri sokongan. Okey, Rhizophora pula, kalau tengok ni dia kangkang ni. Cikgu suka panggil kangkang. Kangkang. Jadi sistem akar dia jenis jangkang. Jenis jangkang pun juga untuk sokongan. Pada masa sama memerangkap lumpur lah. Pada masa sama dia perangkap lumpur-lumpur dah. Okey. Bruguera, awak nampak ni besar-besar. So sistem akar dia jenis banir. Awak ingat besar-besar cikgu kata. Akar dia besar-besar. Bruguera, B. Bruguera, akar banir. Akar besar-besar. Boleh ingat Aku suka roti bakar. Okey, sebenarnya semalam cikgu nak bawa awak berjalan-jalan sebab lo ni kan musim pandemik dia. Cikgu sebenarnya dah buka Google Earth. Nak bawa awak jalan pergi ke Kuala Sepetang. Tapi bila cikgu buka Google Earth tu, rupa-rupanya Google Earth tu tunjuk kawasan sekerak je. Jadi kita tak nampak lah. Sebenarnya cikgu nak bawa awak mengembara secara alam maya pergi ke Kuala Sepetang. Okey, jadi kita stop sekejap sharing. Cikgu ajak nak buka. Biarlah cikgu buka Go tu deh. Cikgu buka. Sekejap Cikgu share secara ni. Sebenarnya cikgu nak buka Google Earth. Tapi sebab dia bawa sekerak je jalan dia. Tak apa, cikgu nak share secara ni. Kita tengok Google je lah. Kita pergi ke Kuala Sepetang sekejap. Ada sini siapa-siapa yang pernah pergilah ke tempat Paya Bakau. Tak naklah pergi Kuala Sepetang, kita pergi ke Tanjung Piai. Siapa pernah sampai Tanjung Piai? Cikgu tahu siapa pernah sampai? Tak ada, tak pernah pergi. Tak apa, nanti lepas pandemik ni awak ajaklah ambil kesempatan tu kalau bercuti ke Johor ke, kalau pergi ke Perak, pergi ke Kuala Sepetang, pergi ke Lumut. Kalau pergi ke Terengganu, pergilah ke Kemaman ataupun ke nama apa tempat tu, Setiu Wetland. Sebab awak dah belajar bio, bila awak belajar bio, apa salahnya kalau awak orang kata apa ambil kesempatan lah pergi tengok. Orang kata ni lah hak cikgu duk oyak-oyak dulu, macam ni rupanya. Okay, so cikgu share image je lah Cikgu sebenarnya nak buka Google Earth tapi tak best rupanya. Dia hanya ada sesetengah tempat je yang Google Earth tu memang kita boleh masuk. Contoh museum,
Yang tu kita boleh tengok. Okey, awak nampak dekah cikgu punya Nampak tu cikgu. Cuma gambar tak keluar kan? Cikgu. Ada gambar. Apalah gambar kecil-kecil pun sekurang-kurangnya awak Google sendiri. Ni Tanjung Piai deh. Tanjung Piai ni kalau awak pergi, dia ni di Johor, awak tak perlu risau. Awak tak perlu kata masuk dalam paya bakau dengan berselutnya, tak perlu. Dia ada apa? Dia ada macam ni. Dia ada jejambat dia ni. Dia ada ni. Jadi awak boleh berjalan je. Awak berjalan, awak boleh tengok dekat paya bakau tu sendiri. Daripada zon R pergi ke zon S, pergi ke zon T. Dan kalau awak berpeluang pergi ke situ, awak sebenarnya akan sampai dekat sini. Awak akan pergi tengah laut. Di situ ada, dia kata situ penghujung selat tanah besar Asia. Awak duduk dekat hujung tanah besar Asia. Awak belajar dalam geografi. Inilah orang panggil EMK ni, elemen merentasi kurikulum. Belajar pasal geografi pula. Awak akan jalan sampai ke tengah laut. Awak betul-betul duduk tengah laut. Awak akan nampak tugu ni. Maknanya awak ni duduk di penghujung Asia. Macam ni. Awak boleh ambil gambar duduk dekat, tak ada apa-apa, memang laut betul-betul. Jadi kalau masa air pasang tu, memang awak akan melalui, awak ni macam duduk tengah-tengah laut betul masa air pasang. Dan kalau jambatan ni, masa air pasang, air naik sampai ke atas jambatan tu. Jadi awak akan mengharungi tu sampai pergi ke zon daratan. Jadi awak boleh tengok macam-macam spesies pokok paya bakau di sini. Ada pokok apa tadi? Rhizophyra, Avicennia, Soneratia dan pelbagai spesies habitat, pelbagai spesies haiwan ada di situ. Okey, sangat menarik. Lepas tu boleh naik pula dia punya menara tinggi tu, boleh tengok pelbagai spesies haiwan, ikan duduk main je tepi-tepi tu. Okey dah? Okey. Ni yang cikgu kata menara peninjau dia tadi. Banyak spesies burung, ular sawa pun ada dan sebagainya. Okey, nanti you all Google sendiri dah. Okey, so cikgu stop yang ni. Cikgu back balik. Sebenarnya cikgu nak bawa awak berjalan-jalan. Biarlah nak macam mana ke. Okey, kita back balik kepada soalan tadi. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, B1. Okey, namakan proses yang menyebabkan zon S dan zon T terbentuk. Kenapa? Daripada zon tu, daripada zon R jadi zon S, zon T. Apa nama proses? Namakan proses. Satu markah sahaja. Namakan proses yang menyebabkan zon S dan zon T terbentuk. Kenapa boleh jadi zon sesaran? Nampak dah di slide cikgu deh? Nampak cikgu. Okey, so proses sesaran dah. Okey, jadi dalam tajuk ni awak kena tahulah apa maksud pengkolonian. Awak kena tahu apa maksud sesaran. Okey, kita tengok dulu. Maksud pengkolonian ialah tumbuhan yang mula menakluki tempat yang belum diduduki, membiak dan membentuk koloni di kawasan tersebut. Jadi tempat tu kosong, tiba-tiba adalah tumbuhan ni datang, duduk, menakluki tempat tu, membiak dan membentuk koloni. Kita panggil proses pengkolonian. Pernah dengar tak koloni semut? Mula-mula ada seekor, lepas tu mari banyak-banyak membentuk koloni semut. Maknanya semut tu datang tempat tu, menakluki, duduk, membiak dan membentuk koloni. Okey, sesaran maksudnya sesetengah spesies tumbuhan yang dominan di suatu habitat perlahan-lahan diganti oleh spesies lain yang dipanggil penyesal. So awak nampak tak sini? Mula-mula Avicennia dan Soneratia aku suka. Lepas tu mari Rhizophyra, lepas tu Bruguera. Jadi proses dia menggantikan Avicennia dan Soneratia adalah proses sesaran. Okey, soalan cikgu. Apakah spesies perintis di kawasan ini? Apa spesies perintis di kawasan ni? Apa maksud perintis?
spesies yang mula-mula menduduki satu kawasan yang jadi belum pernah diduduki. okey, spesies yang mula-mula menduduki. Siapa? Jenis apa? Apa nama spesies tu? Apa nama spesies tu yang mula-mula menduduki kawasan ni? Avicennia. Avicennia saja. Dan Soneratia Soneratia. species. okey, Avicennia dan Soneratia. Okey deh. Okey, seterusnya. Terangkan bagaimana proses DB1 berlaku. Awak kena terangkan bagaimana proses di zon ni tadi. Zon ni dengan zon ni. Macam mana yang bermulanya zon ni? Okey. Jadi kita tengok jawapan. Cikgu nak jimatkan masa dah. Kita dah 9.56 deh. Okey, jadi bagaimana proses tu berlaku, kita bagi tahu dulu. Mesti sebelum nak jadi proses di sini, kita kena cerita di sini dulu. Okey, jadi sistem akar pokok perintis. Siapa dia akar pokok perintis? Avicennia dan Soneratia tadi yang meluas. Kan cikgu kata tadi sistem akar dia meluas dan pneumatophore membantu pokok memerangkap lumpur. Nampak tak ni pneumatophore ni? Ada juga di zon lain tapi yang ni banyak. Okey. Jadi akar-akar ni, akar meluas dan pneumatophore membantu pokok memerangkap lumpur. Dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Awak nampak tak bila air pasang ni, air akan mari ni. Jadi mungkin air tu akan bawa lumpur, bawa sampah sarap, bawa pasir. Jadi bila air surut, dia akan terperangkap celah-celah akar ni. Lama kelamaan membantu pokok memerangkap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Lama kelamaan berlaku pengumpulan lumpur secara beransur-ansur. Dia akan jadi sekat ni, akar ni, dan dia akan menyebabkan tanah jadi tinggi dan padat. Sebab tu kalau tengok daripada sini tanah dah jadi semakin tinggi ni. Tanah jadi semakin tinggi sebab dia terlekat lumpur, sampah sarap, pasir-pasir. Jadi lama kelamaan tanah jadi tinggi dan padat. Jadi keadaan di zon garis pantai ni tidak sesuai dah untuk pertumbuhan rhizophorae. Okay, dia tak sesuai. Apa pula cikgu? Rhizophorae pula dah. Tidak sesuai untuk Avicennia dan Soneratia. Sorry cikgu salah sini. Tidak sesuai untuk Avicennia dan Soneratia. Lalu Rhizophorae akan menggantikan spesies Avicennia dan Soneratia. So nanti cikgu baiki slide cikgu yang ni. Belum cikgu bagi ke awak tu. Jadi tak sesuai lah untuk Avicennia dan Soneratia. Lalu Rhizophorae menyesarkan dan mengganti spesies perintis. Jadi bila dah tebing tinggi tu sesuai untuk Rhizophorae. Cikgu buat apa cikgu tak cerita untuk Bruguera? Tak perlu. Sebab apa? Sebab 3 markah kita nak cerita ni sebelum nak jadi kepada Rhizophorae tu. Tu maksud dia. Kalau awak nak cerita pun boleh tapi memandangkan 3 markah ni masa kita pun suntuk dah dalam PSA. Okey. Boleh ke? Tak ada nak tanya dah. Okey, seterusnya kita pergi kepada C. Nyatakan satu spesies tumbuhan yang mewakili zon S. Huraikan struktur penyesuaian sistem akar. Okey, jadi nyata dulu satu spesies, maka spesies itu ialah spesies Rhizophorae. Huraikan struktur penyesuaian sistem akar. Maknanya awak ada 2 kerja juga sini. Awak kena beri jenis apa sistem akar tu dan huraikan. Okey, jadi Rhizophorae ni mempunyai akar jangkang. Nampak ni, akar jangkang yang berselirak ni bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Huraikan. Apa kegunaan akar jangkang tu? Untuk mencengkam di dalam tanah dengan kuat untuk beri sokongan bagi lawan tiupan atau ombak kuat. Dah. Boleh ke? Ada tak sini ada pelajar nak tanya? Ada jawapan lain daripada cikgu untuk sini? Ni. Ada tak? Cikgu buka untuk soalan. Cikgu. Ya. Kalau kesan akibat tu saya buat dapat merangkap ranting kayu dan lumpur yang hanyut serta menyekat aliran arus air. Boleh, betul juga. Okey, betul juga. Sebab sini dia kata huraikan struktur penyesuaian sistem akar. Maknanya akar jangkang tu dia boleh perangkap lumpur, perangkap sampah sarap, lama-lama tebing tu jadi tinggi. Betul juga. Okey. Ni
Selain daripada tu ialah untuk mencengkam dengan kuat untuk beri sokongan. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Berikan dua ciri paya bakau yang menyebabkan kawasan ini tidak sesuai untuk pertumbuhan pokok selain daripada pokok bakau. Dia nak dua ciri paya bakau, bukan pokok. Dia nak dua ciri kawasan paya bakau yang menyebabkan kawasan ni tak sesuai untuk pokok durian, pokok bunga raya ke tak sesuai. Hanya pokok jenis halofit sahaja yang sesuai. Okey, jadi ciri yang pertama ialah awak nampak tak? Bila air pasang, ada air. Lepas tu air surut, lepas tu air pasang balik. Jadi tanahnya mempunyai air yang bertakung. Cikgu kata tadi, bila pasang je air basah, ada air. Surut, kering. Lepas tu bila baru je nak kering, basah balik, ada air balik. Okay, jadi tanahnya mempunyai air yang bertakung. Jadi bila air bertakung, berlaku kekurangan oksigen untuk respirasi akar. Okay. Bila air itu bertakung, akan berlaku kekurangan oksigen untuk respirasi akar. Soalan cikgu. Tapi ada juga pokok yang memang hidup dalam air bertakung. Apakah pokok itu? Yang ni memang dia terpaksa hidup dalam air bertakung. Apa jenis pokok tu? Pokok apa memang hidup dalam air yang bertakung? Pokok apa? Pokok apa? Hafina, Aino Batrisha, Nurul Syamimi, Siti Munirah, Nur Amira. Pokok apa yang memang hidup dalam air bertakung? Pokok padi ke cikgu? Yes, betul, pokok padi. Okey, bila dia hidup dalam air bertakung ke? Okey, dia akan buat respirasi apa? Dia akan buat apa? Kalau ada oksigen ni tak apalah, kita buat respirasi aerob deh. Tapi yang ni bila dia buat dalam keadaan bertakung, tak cukup oksigen, pokok tu akan buat apa? Pokok padi tu akan buat apa? Fermentasi alkohol. Yes, betul. Hannah ke ni? Fermentasi alkohol. Padi akan buat fermentasi alkohol. Apa dia fermentasi alkohol ni? Apa fermentasi alkohol ni? Nampak tak soalan ni kadang-kadang boleh lompat pergi tajuk lain. Mungkin dia boleh bagi dalam exam, dia bagi gambar tumbuhan halofit dengan pokok padi. Dia pun suruh awak bezakan ke, awak bagi persamaan ke. Awak nampak tak bio ni dia bukan baca bab tu je. Kalau kata contoh baca bab 2 je, dia boleh kait pergi kepada bab 5. Nampak cikgu dah kait ni bab 7 ni. Apa maksud fermentasi alkohol? Iaitu dia uraikan glukosa tanpa kehadiran oksigen sebab tak ada oksigen. Sorry dah, rumah cikgu bunyi ngetuk ke apa sebab tengah renovation dah. Okay, jadi dia akan uraikan glukosa tanpa kehadiran oksigen lalu membentuk etanol. Cikgu tulis gini dah, CO2, karbon dioksida dan tenaga. Take note sikit. Mungkin dia boleh bagi soalan SPM macam ni lah. Mungkin cikgu kata. Dia boleh kait pula dengan tajuk fermentasi alkohol. Iaitu dia akan uraikan glukosa tanpa kehadiran oksigen menjadi etanol, karbon dioksida dan tenaga. Tenaga tu sebanyak 210 kilojoule. Okey, seterusnya. Dan awak nampak ada air, lepas tu surut, lepas tu air pasang balik. Jadi yang kedua ialah tanah yang lembut. Jadi tanah yang lembut ni masalah dia menyukarkan sokongan bagi tumbuhan. Sebab itulah Avicennia soneratia ada sistem akar meluas. Rhizophoरा akar jangkang, Bruguera akar bani untuk beri sokongan. Okey, seterusnya dia dekat dengan laut. Jadi air laut yang masin. Bila air laut masin, maknanya garam tinggi. Menyebabkan air meresap keluar dari akar, menyebabkan pendehidratan. Tu masalah dia dah. Masalah dia kawasan tu ialah air laut yang masin. Jadi awak bayangkan, katakan ni akar, mungkin ni akar dia, ni air laut. So air sikit,
garam banyak. Okay, masing. Air dalam sel ni banyak. Jadi air banyak akan meresap keluar. Jadi lama kelamaan pokok tu akan mengalami pendehidratan. Okay, seterusnya masalahnya lagi kawasan paya bakau ni, kawasan terdedah kepada pancaran cahaya matahari yang tinggi. Jadi bila matahari keamatan cahaya tinggi menyebabkan kadar transpirasi tinggi. Jadi bila dia nak 4 markah, dia nak 2 ciri, maknanya 1 ciri, 1 kesan akibat. 1 ciri, 1 kesan akibat. Dia nak ciri kawasan paya bakau. Awak jangan tukar dengan ciri pokok bakau. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Ni yang tadilah. Adaptasi pokok bakau ni. Dia ada bagi siap-siap dia ni. Kalau kalau untuk tanah lembut, apa penyesuaian dia? Dia akan buat apa? Dia ada akar jangkang. Okay. Kalau oksigen tak cukup, dia ada akar pneumatophore. Akar pernafasan tumbuh ke atas daripada akar utama. Ni untuk atasi oksigen yang kurang tadi. So dia ada akar pneumatophore ni. Ni akar yang keluar-keluar macam ni. Macam hidung. Jadi dekat akar ni ada banyak liang udara yang kita panggil lenticel untuk membenarkan kemasukan oksigen ke dalam akar. Sebab tu pneumatophore ni kita panggil akar pernafasan. Dia macam lubang hidung. Kalau tadi ni untuk cahaya yang tinggi. Bila cahaya tinggi, daun dia kutikel tebal, stoma terbenam. Nanti cikgu bagi slide ni untuk awak study lah. Okey, seterusnya. Soalan E. Tumbuhan di zon S ditebang oleh pembalak haram. Okey, kayu bakau ni mahal. Okay, lalu menyebabkan spesies ketam nipah dan lotong kelabu yang mendiami zon S hampir pupus. Sebagai pakar ekologi, cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil. Okay, cikgu nak dengar idea awak. Salah tak apa dah. Okay, boleh ke tadi cikgu panggil 5 Aisyah? Boleh tak cikgu nak panggil 5 Rabia? Siapa-siapa boleh jawab tak? Beri je apa langkah yang kita perlu ambil. Ketam nipah lotong kelabu yang duduk dekat zon S ni memang hampir pupus. Sebagai pakar ekologi, apa cadangan yang awak nak bagi? 5 Rabia. Tak apa, salah. Cikgu kata dah, cikgu akan backi. Okay, ada siapa boleh tolong? Penanaman semula, cikgu. Penanaman semula. Okey, awak kena tengok deh. Spesies ketam dan okey, tak apa. Awak kata penanaman semula sebab awak tengok gambar ni kot. Okey, tak apa. Okey, cikgu nak satu jawapan satu kelas Okey, 5 Ilham. Siapa boleh tolong cikgu? Tak apa, lepas ni kita tengok. 5 Ilham. Yasmin ke? Azuha ke? Cepat. Siapa boleh tolong cikgu? Amira Afrina ke? Izzati ke? Beri je apa cadangan awak. Awak lah sebagai pakar ekologi. Cikgu tunggu lagi ni. Cepat. 5 Ilham. Ashley Nawani ke? Nurul Fatin Syafiqah ke? Cepat. Lima Syifa, Farah Ainun, Syafiqah. Yes, siapa nak jawab? Okay. Cikgu kalau suruh orang jaga kawasan tu supaya pembalak haram tak berlaku, boleh ke cikgu? Nak jaga kawasan tu supaya orang tak mari kacau dia. Orang tak mari tebal. Bagus, boleh. Okey, lagi-lagi kita dengar jawapan lain. 5 Syifa. Cikgu, kalau kita mewartakan kawasan tu sebagai hutan simpan. Mewartakan sebagai hutan simpan. Okey, jadi orang tu tak boleh masuk. Pembalak haram tak boleh masuk. Okey. Ya, cikgu. Okey, lagi. Menetapkan undang-undang, cikgu.
mengetatkan undang-undang. Okay, very good. Okay, soalan ni walaupun awak nampak mudah walaupun awak nampak mudah tapi macam itulah. Kena detail sikit. Okay, contoh awak kita tengok sini sekarang spesies ketam nipah lotong kelabu ni pupus. Hampir pupus. Kalau ada pun seekor 2 ekor. Okay, jadi gapo kita nak drastik, benda yang kita nak buat segera ialah kita boleh melakukan pemuliharaan ex situ. Pemuliharaan ex situ. Apa dia pemuliharaan ex situ? Iaitu kita selamatkan ketam nipah yang ada, kita selamatkan lotong kelabu dan kita peliharanya di luar habitat. Kalau dia duduk di situ dia akan pupus. Jadi kita keluarkan ketam nipah, lotong kelabu, kita pelihara di luar habitat sama ada di zoo. Jadi kesan akibatnya untuk meningkatkan, menambahkan pembiakan atau bilangannya. Sebab sayanglah ni, ketam nipah, lotong kelabu. Ketam nipah tu orang kata bagus untuk demam denggi ke? Okey, itu satu. Okay, yang kedua, awak boleh lakukan pemulihan ekosistem paya bakau. Kita pulih. Dia dah hancur dah, dia dah teruk dah. Kita buat pemulihan ekosistem paya bakau. Kita nak pulih lagu mana? Macam yang siapa jawab tadi. Melakukan penanaman semula pokok bakau. Okay, kita tak naik balik lah pokok paya bakau tu. Kenapa? Untuk memulihkan ekosistem semula jadi paya bakau yang rosak akibat aktiviti manusia. Jadi bila kita pulih balik, dia akan ada kesinambungan sumber alam. Maknanya bila kita pulih dia balik, kita tanam balik, dia akan ada kesinambungan, boleh hidup lagi lah. Okay. Kalau awak pergi ke zoo kalau awak pergi ke zoo negara, awak berpeluang pergi ke zoo negara, awak jumpa kan ni yang dia betul-betul tiru macam paya bakau. Situ ada lotong apa semualah, monyet apa semualah. Dan kalau awak masuk berpeluang pergi ke aquarium zoo negara tu, awak boleh tengok kawasan dia buat siap-siap zone R, zone S, zone T. Dia letak ikan-ikan batang pokok Avicennia soneratia hak betul dalam aquarium ni. Dan dia siap tulis lagi apa spesies yang duduk dekat zone R, apa spesies yang duduk dekat zone S. Awak boleh tengok dengan lebih detail lagi. Okey, lagi. Mungkin ada pelajar hak masih tukar. Cikgu nak ingatkan awak balik Kita ada 3 dalam tajuk ni, iaitu kita ada pemuliharaan, dan pemulihan. Okay, awak jangan tukar Kalau pemeliharaan, dia perbuatan. Perbuatan untuk jaga. Perbuatan untuk jaga, untuk pelihara. Perbuatan untuk jaga. Pemeliharaan. Contoh, wartakan sebagai hutan simpan, buat akta undang-undang, jaga kawasan tak bagi peneroka masuk. Tu kita panggil pemeliharaan. Maknanya perbuatan kita jaga tempat tu. Kita buat undang-undang, kita wartakan tempat tu sebagai hutan simpan. Tu pemeliharaan. Okay. Kalau pemuliharaan ialah kita langkah, proses usaha kita untuk biak semula supaya jangan pupus. Tu pemuliharaan. Proses usaha untuk biak semula jangan pupus. Okey Okey, kalau pemulihan tu pulihlah, baiki balik. Benda rosak kita nak baiki balik. Tu pemulihan. Okay, jelas Okey. Seterusnya, kawasan paya bakau mengandungi kandungan oksigen yang kurang, tanah yang berlumpur dan selalu ditenggelami oleh air pasang. Terangkan cara pembiakan spesies di tumbuhan di zon S bagi mengatasi masalah biji benih dihanyutkan oleh air masin. Hak ni ada dalam buku teks juga. Cikgu pergi dengan laju. Apa cara pembiakan? Dia nak atasi masalah biji benih dihanyutkan oleh air masin. Dia iaitu mempunyai biji benih viviparity. Mempunyai biji benih viviparity. Apa kepentingan dia? Yang bercambah dan tumbuh semasa masih melekat pada pokok induk. Awak nampak tak ni? Dia bercambah
semasa dia masih melekat pada induk dia. Jadi dia akan bercambah panjang sampai dia jatuh atas tanah ni. Dan bila dia dah bercambah atas tanah, nampak tak keluar dah akar. Bila dia dah kuat, dia dah stabil, barulah dia terpisah daripada induknya. Okay, jadi bila dia dah bercambah ni, dia bercambah lah ni. Okay, membolehkan biji benih yang jatuh tercacak di atas tanah berlumpur tidak dihanyutkan ombak. Tu fungsi dia. Dia ada biji benih jenis viviparity. Maknanya dia akan bercambah semasa dia masih melekat dengan mak dia ni. Okay, jadi dia akan panjang sampai dia jumpa tanah lah. Dia jumpa tanah, dia dah keluar akar. Bila dia dah stabil, barulah dia terpisah daripada pokok asal dia. Jadi akibatnya dia tidak dihanyutkan ombak. Okay, soalan seterusnya. Kawasan pantai yang mempunyai paya bakau, kalau kawasan pantai yang masih ada paya bakau, kurang terjejas oleh tsunami berbanding yang tak ada paya bakau. Hurai peranan pokok bakau yang dapat mengurangkan kesan bencana tersebut. Soalan je awak nampak kebat, tetapi semua cikgu ambil jawapan ni semua ada dalam buku teks. Jadi sebab itulah buku teks tu awak jadikan sebagai rakan baik awak. Okay, jadi kalau awak tengok ni tsunami tsunami ni dia boleh ketinggian dia tu boleh nampak dah ni sampai pokok kelapa. Okay, ni kawasan yang tak ada paya bakau lah ni. Ni yang berlaku dekat Indonesia Aceh. Nampak? Okey, jadi huraikan peranan pokok bakau yang dapat mengurangkan kesan bencana. Okey, jadi peranan dia ialah pokok paya bakau sebagai penampan semula jadi. Yang ni semua ada dalam buku teks cikgu ambil. Pokok paya bakau sebagai penampan semula jadi. Gapo penampan ni? Penampan ni maksud dia sekat. Sekat gapo? Mengurangkan kelajuan ombak, angin yang sampai ke kawasan pinggir pantai. So nampak dekat sini dia tak ada paya bakau. Jadi sebab tu bila berlaku tsunami terus ke kawasan daratan, hancur kawasan rumah. Okey. Boleh Okey, sekarang kita nak pergi kepada aktiviti seterusnya. Cikgu stop sharing sekejap yang ni. Okey, cuba awak buka ruangan chatting. Ada tak link Jamboard dah itu? Jumpa tak link Jamboard? Cikgu ada bagi link Tak ada Jamboard. lagi cikgu. Tak ada lagi? Kejap deh, cikgu copy paste balik. Kejap Tak ada lagi. Sekejap. Tak ada lagi cikgu. Tak ada lagi. Kejap. Kejap deh. Cikgu tengah share. Okay, awak dapat link Jamboard. Siapa yang tak ada link Jamboard tu dia kena install dulu dalam Play Store. Tak apa, Jamboard ni dia tak makan banyak. Ni data deh. Okay, sekejap cikgu tengah share. Kita nak pergi soalan esei. Untuk soalan esei ni awak klik atas link cikgu tu. Klik atas link cikgu sekejap cikgu tengah share. Okay, klik atas link tu. Lepas tu gunakan sticky notes untuk kalau boleh tulis nama lah. Tulis nama tulis nama atas sticky note untuk 1 point saja. Cikgu nak 1 point, 1 isi sahaja. Tu cikgu nampak Atilah boleh masuk dah tu. Sekejap cikgu share dulu. I kaduk pun cikgu. Sekejap. Cikgu baru nak share. Oh. Cikgu dah letak pun dalam tu. Tapi maybe Sekejap. Sambil-sambil tu awak boleh cari jawapan. InsyaAllah cikgu 10.30 cikgu akan berhenti lah. Okay, sekejap deh. Sekejap. Kalau nak cepat cikgu akan bagi dalam grup kelas. Sambil-sambil tu. Cikgu akan bagi ke Cikgu Roslina juga, boleh deh? Kak Nah tolong share ke budak deh. Sekejap. Okey, boleh. Dalam grup kelas. Nama nama wajar kepentingan mengekalkan kawasan paya bakau.
Nampak dekat cikgu punya ni? Cikgu punya skrin. Nampak dah skrin cikgu? Nampak dah cikgu. Nampak cikgu. Okey, cikgu nak satu orang satu isi je. Wajarkan kepentingan mengekalkan kawasan paya bakau sebagai satu habitat dalam sesebuah ekosistem. Seorang satu isi. Tulis nama dah pada sticky note. Awak pilih dekat tepi tu ada sticky note. Berikan. Kewajaran kepentingan mengekalkan kawasan paya bakau. Wajar kedok nak kekalkan kawasan paya bakau. Kenapa awak kata? Kenapa nak kita nak kena kekalkan kawasan paya bakau? Tulis nama dan tulis satu isi. Kewajaran mengekalkan kawasan paya bakau. Satu orang satu isi. Okay, cikgu tunggu jawapan awak. Sekarang kita dah 10.23. InsyaAllah 10.35 insyaAllah cikgu akan berhenti. Cikgu akan stop. Cuma minta jangan tindai atas jawapan orang dah. Jangan tindai jawapan orang. Okey. Alia kata mencegah hakisan tanah. Okey lagi. Untuk mencegah hakisan tanah. Okey lagi. Tu siapa tu? Kecil sangat. Ada orang nak menulis dah tu. Nak menulis besar sangat tu. Okey, cikgu besarkan jawapan dia. Tak nampak tu. Jawapan siapa ni? Warna kuning ni. Okay, dia kata menjadi penampan semula jadi untuk mengurangkan kelajuan ombak dan angin yang sampai. Okey, bagus. Menggunakan apa yang cikgu ajar tadi. Okey, lagi. Ni siapa ni? Warna kuning. Tulis nama dah pada sticky note tu. Nanti kita nak screenshot jawapan awak ni. Kayu bakar boleh digunakan untuk membuat sampan perangkap ikan dan kerangka bangunan. Okey, Aliabat jawab. Okey, lagi. Ni siapa ni? Menghalang tsunami dan banjir besar. Tulis nama dah. Tulis nama, lepas tu tulis ni. Boleh pilih warna apa-apa. Siapa menghilangkan soalan cikgu ni? Pilih Teguh ni. Siapa pergi delete ni? Pilih Teguh dah soalan cikgu. Siapa buat ni? Tak apa. Kalau soalan hilang pun awak tulis jawapan awak. Soalan hilang balik ni. Siapa dia buat ni? Hilang soalan ni. Okay, kalau soalan hilang, siapa boleh orang kata ke apa? Ni lah. Soalan ada dah dalam modul tu. Tulis je jawapan. Melindungi. Ada orang hilangkan soalan cikgu tadi. Tak apa. Soalan ada dalam modul. Tulis jawapan je. Cepat. 10.25. Masa berjalan ni. Okay, jangan tindai jawapan orang dah. Cikgu nak baca nanti. Okay, ni siapa ni? Ada pelajar jawab. Wajar paya bakau dapat menjadi sumber makanan dan ubat-ubatan. Contohnya buah Avicennia boleh dimakan sebagai sayur. Boleh makan sebagai sayur. Okey lagi. Yoshini kata jadi tempat perlindungan kepada ikan kecil. Okey lagi. Yasmin kata memerangkap enapan dan sampah sarap menyebabkan laut bersih. Okey lagi. Afrina kata ia melindungi ekosistem hidupan akuatik. Okey, Najma kata sebagai tempat pembiakan akuatik. Tempat pembiakan apa? Hidupan akuatik. Jangan tindai jawapan orang. Awak gerak sikit. Boleh pilih warna mana-mana awak nak guna. Kuning boleh, hijau boleh. Okey, cepat. Cikgu bagi masa dalam 2-3 minit lagi and then cikgu nak bincangkan jawapan. Tu siapa tu duk gerak pergi mari tu? Okey, sebagai tempat apa? Najma baiki sikit. Sebagai tempat pembiakan hidupan akuatik. Baiki sikit. Ni siapa ni? Okey, Aliabat kita baca dah tadi. Menghalang tsunami dan banjir besar. Okey, merupakan zon penampan kepada ribut. Tulis nama dah. Tulis nama. Cikgu nak tahu. Cikgu nak bagi kredit. Cikgu nak bagi kredit kepada awak ni. Menghasilkan sumber makanan dalam ekosistem Najwa. Lagi. 5 Bina, 5 Syifa, 5 Aisyah, 5 Rabia. Cepat.
Cikgu tolong alih-alihkan jawapan awak ni. Cikgu nak satu-satukan jawapan. Kepada pelajar yang tak tahu nak cari mana ni. Jawapan dia awak boleh rujuk muka surat 189 deh. 189 buku teks. Jadi tempat apa lagi tu? Alia, mengurangkan pencemaran udara. Lagi. Membekalkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Okey. Susun. Nanti mungkin Alia boleh screenshot kot gambar ni. Cantik kan? Sticky note ni. Okey cikgu. Okey, so 10.27 dia ni, cikgu bincangkan jawapan kita cek satu-satu. Okey, untuk jawapan ni sebenarnya awak boleh buka buku teks, muka surat 189. Awak kena jawab dulu, wajar atau tidak. Wajar tu satu markah dah. Wajar tu satu markah. Wajar tak kita kekalkan paya bakau ni? Wajar, satu markah. Okey, kemudian kita bagilah kenapa kita rasa wajar. Okey, jadi kita tengok jawapan Aina kata sebab paya bakau ni habitat semula jadi untuk ikan, ketam dan udang. Okey, betul. Satu markah. Okey, lagi Yasmin kata memerangkap enapan dan sampah sarap menyebabkan laut bersih. Betul. Satu markah. Okey. Siapa tu? Adenin kata menjadi apa? Adenin dah lari dah. Cikgu baru nak baca. Menjadi habitat kepada pelbagai spesies akuatik. Okey, repeat maknanya betul lah satu markah tapi repeat Cikgu tulis repeat, betul. Penapis sampah sarap semula jadi, betul. Cikgu tulis repeat sebab sama jawapan Cik Yasmin. Betul betul. Okey, jadi tempat perlindungan kepada ikan kecil. Okey, maknanya perlindungan tu maknanya habitat lah deh. Okey, repeat juga satu markah, betul. Kayu bakau boleh digunakan untuk membuat sampan, perangkap ikan dan kerangka bangunan. Satu markah, betul. Kekacang pokok Avicennia boleh direbus dan dimakan manakala bunganya menghasilkan madu. Betul, satu markah. Mencegah hakisan ombak. Betul, satu markah. Merupakan zon penampan kepada ribut. Hakisan ombak, zon penampan. Sama deh. Okey, so repeat betul, satu markah. Dia cuma dalam bentuk ayat lain-lain. Tempat perlindungan kepada ikan kecil, udang, ketam daripada pemangsa dan pergerakan arus air serta ombak yang kuat. Okay, yang ni pun repeat juga, dua-dua repeat. Betul cara tulis tu lain-lain tapi markah betul Okay, lagi menyerap karbon dioksida. Tambah sikit lah menyerap karbon dioksida, mengurangkan gas karbon dioksida, lalu mengurangkan kesan rumah hijau. Betul, satu markah. Okay, lagi tulisan kecil sangat. Okay, ada pelajar jawab wajar. Betul dah satu markah. Paya bakau dapat menjadi sumber ubat-ubatan, makanan. Okey, sebab tak ada lagi sumber ubatan. Betul, satu markah. Membekalkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Okey, betul. Okey, Alia, mengurangkan pencemaran udara. Pencemaran udara macam mana tu? Macam mana? Detail sikit. Sebagai kawasan ekopelancongan, betul dia, betul macam contoh yang cikgu kata tadi, Tanjung Piai, Kuala Sepetang, dia jadi tempat pelancongan. Okey, lagi siapa nulis tu? Menghalang tsunami banjir besar, repeat. Lagi dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem dan karbon dioksida setempat amalin. Okey, repeat, betul juga dia cuma cara kita tulis tu macam mana. Okey, so dah 10.30. Kita pergi kepada petak yang kedua. Okey, cukup yang ni. Nanti awak ambil lah jawapan muka surat 189 Awak ambil, awak pecahkan jadi satu-satu isi. Okay, next. Sebelum kita berakhir, cikgu nak awak tuliskan satu perkataan lah. Guna sticky note juga. Apa yang awak dapat daripada perkongsian cikgu pagi ni. Satu perkataan saja dalam satu sticky note. Apalah yang awak dapat? Pasal apa awak dapat ini? Ikutlah, cikgu bukan tanya awak peheh ke tak. Cikgu tanya apa yang awak dapat info baru ke yang awak dapat daripada kelas pagi ni. InsyaAllah 10.35 kita akan berhentilah untuk memberi laluan awak rehat sebelum awak masuk ke bengkel yang kedua. Okey, cepat. Satu perkataan saja. Tulis nama dan satu perkataan. Nanti Alia Bat tolong screenshot dah. Okey cikgu. So guys, so perkataan je. Awak tahu pasal apa pagi ni? Apa yang awak dapat hari ni? Cikgu saya banyak perkataan, tak apalah. Nak tulis banyak perkataan apa tak apa. Okey. Cikgu tunggu.
Ali Abad kata saya dapat mengetahui kepentingan paya bakau. Sebelum ni tak tahu ke, tak pernah sampai paya bakau. Okey, Yoshini pun kata dapat pelajari kepentingan paya bakau. Lagi kumpul. Kalau boleh susun comel tu. Cepat. Okay, lagi. Cikgu perlukan respon daripada Rabia, Aisyah, Syifa, Ilham. Tiba-tiba saya seronok kita tengok paya bakau. InsyaAllah dah dia dah. Habis COVID ni, paling dekat boleh pergi ke City Wetland. Dekat je. City Wetland dekat je dengan kita ni. Boleh pergi. Dia buka untuk boleh pergi bila-bila masa. Lepas COVID ni lah. Pergi je. Bayar berapa ringgit je? RM3 je tak silap cikgu. Dapat tahu lebih detail tentang kehidupan paya bakau. Dapat mempelajari perkara baru. Lagi? Kepentingan paya bakau. Okey, lagi. Lagi. InsyaAllah 10.35 memang cikgu akan stop. Okey, cepat. Cikgu tengok apa pun tak apa dia kan? Apa dia? Selain paya bakau. Tak apa. Dia apa? Paya bakau. Apa yang awak belajar hari ni? Daripada 3 tajuk cikgu ajar tadi, daripada 3 perkongsian. Apa yang awak dapat lah? Apa benda yang awak baru tahu hari ni? Dori tulis love dah, bentuk love. Okey, lagi. Cepat. Kalau boleh kita nak penuhkan whiteboard ni sebelum kita berhenti. InsyaAllah cikgu janji betul. 10.35 cikgu nak stop. Sebab awak pun ada yang tak makan pagi lagi. Kalau nak tanam kaktus kena tahan perasaan suka siram pokok nanti tak jadi. Betul-betul. Cikgu banyak kali dah tanam kaktus tak jadi sebab cikgu memang suka siram. Cikgu tak boleh cikgu siar ke pokok. Jadi cikgu nak siram semua. Okey, sebab tu beli daripada Kamera Highland semua tak jadi. Baru tahu apa buah biji dalam buah beza bilangnya dia. Oh betul. Okey. Saya baru tahu biji viviparity tu. Okey. Lagi. Cepat. 10.33 dah. Ada orang berjalan-jalan lagi. Okey, so Ali Abad ambil screenshot dah gambar dah. Okey cikgu. Okey, so cikgu nak stop sharing. Ada lagi baru tahu tentang ciri penyesuaian pokok bakau, baru tahu apa biji dia, buah beza, okey. Okey, so dah 10.34. Okey, cikgu akan stop sharing. Okey, so kita balik kepada yang asal ni. Okey, ada apa-apa ke nak tanya sebelum kita tamatkan pembengkelan kita ini? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Jadi jangan lupa isi kehadiran dia. Kita nak check siapa hadir, siapa tak hadir. Cuma ada di antara kawan kita ni kena COVID jadi kita doakan semoga ada yang antara kita kena COVID ni, kita doakan supaya segera sembuh, cepat sembuh. Dan cikgu minta maaf lah sebarang kekurangan daripada cikgu. Cikgu minta maaf, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada cikgu. Okey, dan slide cikgu akan bagi kepada Cikgu Selina untuk sharekan dalam kelas lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, Cikgu Selina ada nak bagi tahu apa-apa, nak pesan? Tak ada. Ada orang budak-budak ni tak? Dia ada bengkel budak ni kan? Sebelah kan? Bersurai lah. Okey, so Assalamualaikum. Dia boleh bersurai dah. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you cikgu. Thank you cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you teacher. Terima kasih cikgu. Thank you teacher. Kak nak bagi kehadiran Ini Kak Anandisa dah semua kehadiran tu kami susun dah. Pada live tu Kak Naya komunikasi. Ini baru masuk pula 2 orang ni kehadiran. Kak tambah betul Kak Naya komunikasi anda dulu dah. Okay.